Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-murid tingkatan 4? Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam kelas ini. Okey, jadi sebelum kita mulakan, sila tekan butang subscribe untuk membantu saya mengembang channel pengajian sejarah kita. Pada kali ini kita akan meneruskan pengajian berkenaan dengan negeri Sarawak, bab yang keempat atau khususnya 4.4, iaitu penyerahan Sarawak kepada British. Okey, latar belakang. Sebenarnya Sarawak telah pun diperintah oleh keluarga Brooke selama 100 tahun, dari tahun 1842 hingga tahun 1942. Kemudian Sarawak diserang Jepun pada tahun tersebut dan Jepun menyerah kalah atau keluar pada tahun 1945. Baik, yang kita nak bincang di sini ialah zaman selepas Jepun, bermula tahun 1945. Apa yang berlaku sebenarnya? Baik, bila Jepun keluar, memang Sarawak itu menjadi hak milik pemerintahan keluarga Brooke. Jadi Charles Warner Brooke adalah pewaris yang terakhir memerintah Sarawak sebelum Sarawak diserang Jepun. Jadi bila Jepun dah keluar, Charles Warner Brooke masih lagi hidup dan dia ada hak untuk memerintah Sarawak. Tapi dia juga menggunakan haknya untuk menyerahkan Sarawak itu kepada kerajaan British. Jadi mengapa Charles Warner Brooke yang sepatutnya menguasai Sarawak itu tidak mahu lagi memiliki Sarawak dan menyerahkan Sarawak kepada British? Dia bukan ada. Okey, faktor yang pertama ialah faktor dirinya sendiri, Charles Warner Brooke. Yang pertama, beliau sudah tua, uzur dan tidak mempunyai keupayaan lah untuk mentadbir sebuah negeri yang luas pada zaman yang sangat mencabar selepas perang. Baik, dia tidak mempunyai anak lelaki yang boleh menggantikan dia sebagai seorang pemerintah atau raja orang putih di Sarawak. Tapi dia tak mahu menyerahkan Sarawak itu kepada anak saudaranya. Itu atas masalah dia lah. Yang kedua, sebenarnya kerajaan British telah mendesak Charles Warner Brooke supaya menyerahkan Sarawak itu kepada British. Ini memandangkan bahawa Sarawak tu mempunyai satu potensi ekonomi yang sangat tinggi sebab kawasan tu sangat luas. Lagi pula, zaman selepas perang, untuk membangunkan semula Sarawak memerlukan kos atau modal yang sangat tinggi. Oleh itu, British telah melihat bahawa Charles Warner Brooke dan keluarganya tidak mempunyai keupayaan untuk membangunkan Sarawak. Jadi desakan itu pun telah menyebabkan Warner Brooke menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British. Okey, masalah yang ketiga ialah masalah kewangan lah. Ya, sebagaimana saya sebut tadi bahawa Sarawak ni sebuah negeri yang sangat luas, lebih besar daripada semenanjung tanah Melayu. Dan zaman selepas perang banyak kerosakan yang perlu dibaiki, dibangunkan semula. Sedangkan keluarga Brooks tidak mempunyai keuangan yang kukuh, dan bukan satu yang mudah untuk membuat pinjaman berbilion dolar untuk membangunkan sebuah negeri pada saat negara-negara lain juga menghadapi masalah sebab baru saja menghadapi peperangan. Okey, itulah fasa yang pertama dalam penyerahan Sarawak kepada British. Baik, okey. Bagaimanakah proses penyerahan Sarawak itu kepada British? Yang pertama, pada bulan Februari 1945, pejabat tanah jajahan British telah menulis surat kepada Charles Warner Brooke untuk supaya menyerahkan Sarawak kepada British. Jadi pegawai peribadi Charles Warner Brooke, iaitu Mike Bryan, telah pergi ke Sarawak dan berjumpa dengan ketua-ketua tempatan masyarakat Sarawak untuk mendapatkan maklumat bahawa British akan mengambil alih pentadbiran Sarawak. Kemudian Mike Bryan telah pergi berjumpa dengan seuza kerajaan British. Kerajaan British meminta Charles Warner Brooke
membawa masalah ini kepada Majlis Tertinggi di Sarawak. Majlis Tertinggi Sarawak ialah tempat mesyuarat atau perbincangan mengenai dasar-dasar pentadbiran Sarawak dalam pentadbiran keluarga Brooks. Okey. Kemudian kerajaan British telah menghantar 2 orang ahli parlimen dari British, iaitu Gammon dan Ree Williams, pergi ke Sarawak berjumpa dengan ketua-ketua penduduk tempatan untuk mendapatkan maklumat dan pandangan. Ya, umumnya masyarakat pribumi Sarawak tidak mahu menerima cadangan Sarawak diserah pada British, tapi orang Cina setuju. Sebahagian lagi tidak faham apakah erti proses pertukaran kuasa daripada keluarga Brooks kepada kerajaan British. Ya. Majlis Tinggi Sarawak umpama parlimen yang akan berbincang dan membuat pengundian terhadap sesuatu usul. Usulnya ialah Sarawak akan diserah kepada British. Setuju atau tidak? Dalam undian itu 19 ahli telah setuju dan 16 menentang. Jadi dengan ini keputusannya ialah majoriti ahli Majlis Tertinggi bersetuju Sarawak diserahkan kepada British. Dengan itu pada tahun 1946 negeri Sarawak bertukar taraf daripada negeri naungan British kepada negeri jajahan British. Okey, peristiwa inilah yang akan menjadikan satu peristiwa baru atau akibat, iaitu gerakan anti penyerahan Sarawak kepada British.